Assalamualaikum, nama saya Nur Hidayati binti Abdul Hamid, nombor matrik 10 DPM 18F2033. Saya akan menerangkan bab 1. Saya akan menerangkan latar belakang syarikat. Okey, melalui kajian telah dilakukan, syarikat yang dipilih adalah syarikat penghasilan kek, iaitu syarikat D Suite by Kit Studio yang bertempat di 70-3-73A di Piazza Mall, Jalan Mahsuri, Bayan Baru, 11,950 Bayan Lepas, Pulau Pinang, dan pemiliknya adalah seorang wanita yang sangat berdikari, iaitu Puan Azizah binti Abdullah. Perniagaan utama dalam syarikat ini merupakan perniagaan kek, iaitu perniagaan yang menjadi tumpuan kepada orang ramai. Seterusnya, saya akan menerangkan pernyataan masalah. Masalah utama ialah mereka menghadapi masalah pembahagian kek ketika ingin menghantar kepada dropship, ejen dan juga pelanggan mereka. Disebabkan itu, mereka mengalami masalah ketidaktepatan masa ketika melakukan penghantaran kepada pelanggan, ejen dan juga dropship mereka. Jadi, pihak syarikat meminta kami untuk mencipta sesuatu yang boleh menyelesaikan masalah pembahagian kit mereka. Masalah ini juga menyebabkan syarikat mengalami kehilangan ataupun kekurangan pelanggan disebabkan masalah yang dihadapi oleh syarikat mereka. Kemudian, kami bercadang untuk menghasilkan satu produk yang bernama Methodical Chiller Box, di mana produk ini dapat memudahkan pekerja dan juga runner untuk menghantar kit ini kepada pelanggan mereka dengan lebih cepat. Okey. Seterusnya ialah objektif. Objektif kami ialah untuk membantu syarikat D Suite by Kit Studio menyelesaikan masalah pembahagian kit yang dihadapi oleh syarikat mereka. Objektif spesifik kami pula iaitu yang pertama, mengenal pasti produk Methodical Chiller Box dapat memudahkan pembahagian kit supaya lebih teratur dan tersusun. Yang kedua, mengenal pasti produk Methodical Chiller Box dapat menjimatkan masa sewaktu melakukan penghantaran kepada pelanggan, ejen dan juga dropship mereka. Yang terakhir, untuk objektif spesifik ialah mengenal pasti produk Methodical Chiller Box ini dapat membantu untuk mengekalkan kualiti dan bentuk fizikal produk. Seterusnya ialah skop kajian. Skop kajian memfokuskan kepada masalah pembahagian kek yang dihadapi oleh syarikat D Suite by Kit Studio di Bayan Baru, Bayan Lepas, Pulau Pinang. Yang kedua iaitu Methodical Chiller Box digunakan bagi menyelesaikan masalah pembahagian kek yang dihadapi oleh syarikat D Suite by Kit Studio. Akhir sekali ialah justifikasi kajian. Sebenarnya kita tahu kajian ini telah dijalankan di syarikat D Suite by Kit Studio. Syarikat ini beroperasi setiap hari bermula jam 9 pagi hingga 7 petang. Jenis perniagaan syarikat ini ialah syarikat sendirian berhad, manakala nama pemiliknya ialah Puan Azizah binti Abdullah. Beliau telah memulakan pengoperasian pada 29 hari bulan 10 2017. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syafiqah binti Muhammad Farouk, nombor kad matrik 10 DPM 18F2026. Bagi maklumat produk pula, produk ini dinamakan Methodical Chiller Box. Bagi menghasilkan produk ini, beberapa bahan telah digunakan, iaitu cardboard plastik, kotak polistrin, pek ais, kain, gam 3 saat, jarum peniti, pelekat bercorak, paku payung serta manik. Proses pembangunan produk. Dalam proses menghasilkan Methodical Chiller Box ini, terdapat beberapa langkah yang perlu dijalankan. Antaranya ialah langkah pertama. Langkah pertama adalah kami sebagai pengkaji telah menggunakan pelbagai medium dan sumber seperti menyediakan bahan-bahan yang diperlukan. Contohnya, cardboard plastik, kotak polistrin, pek ais, kain, gam 3 saat, jarum peniti, pelekat bercorak, paku payung dan juga manik. Bagi langkah kedua pula, pengkaji mengukur cardboard plastik dan memotongnya mengikut ukuran yang telah diukur untuk meletakkannya pada bahagian bawah, iaitu tapak kotak polistrin supaya tapak kotak tersebut lebih kukuh dan kuat. Langkah ketiga pula, untuk langkah ketiga ini, pengkaji seterusnya mengukur pelekat bercorak untuk dilekatkan pada bahagian 4 sisi di dalam kotak polistrin tersebut sebagai hiasan dalaman produk Methodical Chiller Box ini. Untuk langkah keempat pula, pengkaji melekatkan pelekat bercorak itu di 4 sisi bahagian dalaman kotak polistrin supaya ia kemas dan nampak lebih cantik serta eksklusif. Bagi langkah kelima pula, pengkaji meneruskan dengan mengukur kain tersebut mengikut penutup kotak polistrin dan badan kotak polistrin pada bahagian luar, lalu memotong kain tersebut mengikut ukuran yang telah diukur. Langkah keenam pula, pengkaji mula memasang kain pada badan dan penutup kotak polistrin dengan menggunakan paku payung dan dikemaskan dengan jarum peniti supaya kain tersebut kekal statik dan tidak terkeluar. Bagi langkah ketujuh pula, pengkaji melekatkan manik
teknik dengan menggunakan gam 3 saat tersebut pada bahagian atas penutup kotak polistiren sebagai hiasan. Ia bertujuan untuk mencantikkan lagi produk metodika chiller box ini pada bahagian luarannya. Pada langkah ke-8 pula, pengkaji mengenal pasti bahawa terdapat 6 jenis kek yang biasanya dijual oleh syarikat ini. Jadi, pengkaji membuat pembahagi kepada 7 bahagian menggunakan cardboard plastik. Ia memudahkan para pengguna untuk mengasingkan kek dan mempercepatkan lagi proses pembahagian kek syarikat ini. Pada langkah yang ke-9, pada bahagian ke-7 tadi, pengkaji akan membuat satu bahagian khas untuk meletakkan pack ais supaya suhu dan tekstur kek tersebut dapat dikekalkan dengan lebih baik sewaktu kek diletakkan ke dalam kotak metodika chiller box ini. Akhir sekali, para pengkaji akan meneliti kembali setiap bahagian pada produk yang telah dibina ini supaya tidak ada cacat celah ataupun kesilapan yang tidak diingini. Setelah siap diperiksa, produk metodika chiller box ini telah pun siap dengan jayanya. Bagi manual penggunaan produk, pertama sekali sebelum menggunakan produk metodika chiller box ini, para pengguna perlu memastikan pack ais tersebut disejukkan dahulu di dalam peti ais sekurang-kurangnya 3 ke 4 jam sebelum digunakan. Seterusnya, para pengguna akan membahagi kek-kek yang hendak diedarkan kepada pelanggan lalu menyusun kek tersebut di dalam metodika chiller box ini. Kek tersebut diletakkan berdasarkan nama jenis-jenis kek yang telah tertera pada bahagian tapak metodika chiller box ini. Setelah kek tersebut selesai dibahagikan mengikut jenis-jenisnya, para pengguna perlu meletakkan pack ais yang telah disejukkan tadi ke dalam metodika chiller box itu. Pack ais tersebut akan diletakkan pada bahagian yang telah dikaskan untuknya. Dan akhir sekali, para pengguna hanya perlu menutup metodika chiller box ini dengan sempurna sebelum ia sedia untuk digunakan sepenuhnya. Analisa keperluan produk. Pada peringkat ini, kami sekumpulan telah menjalankan analisa berkaitan keperluan produk kami ini kepada syarikat yang dipilih untuk mendapatkan kepastian sama ada produk kami ini berguna ataupun tidak kepada syarikat tersebut. Kami melakukan kaji selidik dan borang soal selidik itu diedarkan kepada responden untuk menggunakan kaedah persempelan rawak mudah. Responden kami terdiri daripada pemilik syarikat di Sweet Bite Cake Studio itu sendiri dan kaki tangan syarikatnya yang berjumlah seramai 5 orang pekerja. Hal ini kerana syarikat ini merupakan syarikat yang kecil dan pada masa kini mereka hanya mempunyai 5 orang kaki tangan yang sentiasa berada di premis perniagaannya. Berdasarkan kaji selidik ataupun analisa yang telah kami jalankan berkenaan keperluan produk kami ini, kami mengumpul segala data dan maklumat yang diperoleh di dalam jadual tersebut. Analisa kebolehgunaan produk. Seterusnya, ini merupakan analisa kedua yang kami sekumpulan jalankan selepas analisa keperluan produk terhadap syarikat yang dipilih. Analisa ini berkaitan dengan kebolehgunaan produk kami iaitu bertujuan untuk mengenal pasti sejauh mana produk kami ini berguna kepada para pelanggan syarikat yang bernama di Sweet Bite Cake Studio ini ataupun sebaliknya. Kaji selidik dan borang soal selidik ini juga diedarkan kepada responden dengan menggunakan kaedah persempelan rawak mudah. Hal ini juga adalah kerana kami ingin mengetahui sama ada produk kami ini berkesan dan mampukah ia menjadi sesuatu produk yang dapat membantu memudahkan kerja ramai pihak. Responden kami untuk analisa ini terdiri daripada para pelanggan tetap syarikat tersebut seramai 50 orang secara keseluruhannya. Kami meminta bantuan para ejen, dropship, penghantar kek syarikat ini untuk mengedarkan borang tersebut kepada para pelanggan mereka. Berdasarkan analisa yang telah dijalankan, segala data dan maklumat yang kami peroleh akan kami masukkan ke dalam jadual supaya ia lebih teratur. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khairul Rizwan bin Syukri, nombor kad matrik 10 di PM 18F2018. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan bab 3 iaitu analisis projek perniagaan dan dapatan. Seterusnya merupakan analisis situasi yang merangkumi SWOT analisis. Yang pertama merupakan strength iaitu kekuatan. Mencetuskan idea dengan mewujudkan pembahagian perisa bagi setiap kek supaya memudahkan pekerja. Penggunaan pack ice untuk mengekalkan kesejukan dan ketidakcairan kek. Penggunaan kotak yang mampu menahan suhu yang sejuk dalam jangka masa yang lama merupakan inovasi yang lain dari produk yang telah ada dalam pasaran. Mudah dikendalikan dan berkualiti tinggi kerana produk ini hasil buatan tangan manusia. Kurang persaingan dalam industri. Diteruskan lagi dengan weakness iaitu kelemahan. Kelemahan utama ialah produk kami masih baru dan tidak dikenali orang ramai. Kami perlu mencari peniaga-peniaga atau syarikat yang memerlukan produk kami. Sasaran pasaran kami mungkin kecil hanya kepada firma yang menjalankan perniagaan produk yang memerlukan ketahanan dalam suhu yang tinggi. Produknya mungkin mahal pada pandangan pelanggan kami kerana ia merupakan produk baru dan kurang persaingan dalam pasaran. Kekurangan sumber kewangan untuk mengeluarkan produk dalam kuantiti yang banyak kerana baru mula bertapak dalam industri. Akhir sekali, kekurangan tenaga pekerja untuk menghasilkan produk kerana perlukan tenaga kerja manusia. Untuk opportunities iaitu peluang pula, kami dapat menaikkan lagi produk kami supaya dikenali ramai. Dapat memudahkan peniaga kek yang mempunyai masalah pembahagian kek.
dapat memperbanyakkan lagi kuantiti produk kami dan menawarkan harga yang berpatutan kepada pelanggan. Berpotensi untuk menjadi yang pertama menghasilkan produk sebegini dan mampu meneraju pasaran di Malaysia. Dengan keadaan pandemik ini, aktiviti penghantaran produk makanan telah pun menjadi kebiasaan baharu. Mudah untuk mendapatkan bekalan bahan untuk menghasilkan produk tersebut. Elemen yang terakhir untuk SWOT analisis adalah threat, iaitu ancaman. Pertama sekali adalah kekurangan bahan yang menjadi ancaman kepada kami kerana sewaktu musim PKP, kebanyakan kedai-kedai alat tulis dan sewaktu dengannya ditutup. Jadi bahan yang kami perlukan tidak dapat dibeli. Cuaca juga menjadi ancaman kepada kami kerana susah ingin keluar mencari barang-barang yang diperlukan. Perubahan kos barangan juga menjadi ancaman buat kami kerana susah untuk kami mengira kos perbelanjaan penghasilan produk. Ketidakstabilan ekonomi dunia ini sememangnya menjadi ancaman terhadap kami untuk memasarkan produk kami kerana produk kami baharu dan kurang kesedaran pengguna. Kekurangan pesaing dalam industri juga menjadi ancaman buat kami kerana kurang kesedaran terhadap kewujudan produk sebegini rupa. Akhir sekali, harga. Kadar harga barangan ataupun bahan mentah yang tidak menentu juga akan mengancam kami kerana kos pelaksanaan produk mungkin berubah. Seterusnya adalah perletakan harga. Kami menentukan harga mengikut kaedah harga berasaskan kos. Hal ini demikian kerana kaedah ini lebih tepat dan mudah untuk mengira keuntungan bersih yang kami perolehi. Kami telah meletakkan 22% sebagai harga markup untuk mendapat untung sebanyak RM9.90 per unit yang dijual. Kos produk kami adalah RM45 tambah dengan harga markup kami iaitu 22% daripada RM45 dan maka terjadilah harga produk kami RM54.90. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Faiz bin Nazir Ali. Nama kad matrik 10 DPM 18F2020. Seterusnya ialah impak produk. Inovasi produk Methodika Chiller Box diperincikan kepada 4 bentuk impak daripada produk yang dihasilkan bagi menyelesaikan permasalahan kajian. Berikut adalah penjelasan impak mengikut subtopik perbincangan. Yang pertama adalah impak produk terhadap syarikat di Sweet Bites Cake Studio. Penghasilan produk Methodika Chiller Box telah membantu syarikat yang bernama di Sweet Bites Cake Studio dalam menarik perhatian dan minat pelanggan mereka untuk setia membeli produk utama syarikat mereka iaitu kek cheese. Hal ini kerana ia dapat membantu pelanggan dalam mengenal pasti kelebihan dan faedah yang ada pada produk dan perkhidmatan yang mereka tawarkan. Yang kedua ialah impak produk terhadap masa. Penggunaan produk Methodika Chiller Box ini telah banyak membantu pekerja syarikat di Sweet Bites Cake Studio ke arah penjimatan masa dari segi pemasaran dan proses pembahagian kek mereka berbanding dengan keadaan sebelumnya. Sebelum ini, para pekerja syarikat telah habiskan banyak masa mereka untuk menjalankan proses ini. Dengan wujudnya produk kami ini, mereka dapat menjimatkan masa mereka pada proses ini dan boleh digunakan untuk proses lain di dalam organisasi. Seterusnya ialah impak produk terhadap tenaga. Penggunaan produk Methodika Chiller Box ini telah membantu ke arah penjimatan tenaga pekerja dari segi pengurusan berbanding dengan kaedah sebelum ini yang menyebabkan keperluan tenaga kerja yang banyak untuk proses pembahagian dan pengagihan kek syarikat ini. Hal ini kerana produk kami ini membantu syarikat ini untuk mengurangkan tenaga kerja dan menjalankan pembahagian kek tersebut kerana proses menjadi lebih mudah, cepat dan teratur. Terusnya, impak produk terhadap penjualan. Penggunaan produk Methodika Chiller Box ini juga telah memberi impak yang sangat positif kepada jumlah jualan kek daripada syarikat tersebut. Hal ini adalah kerana syarikat ini telah menyediakan perkhidmatan yang pantas dan juga kualiti keknya yang terbaik kepada para pelanggan. Oleh demikian, para pelanggannya akan kerap membeli dan menyebarkan kebaikan tentang syarikat ini kepada masyarakat luar. Seterusnya ialah pengkomersialan. Methodika Chiller Box telah menetapkan target untuk penjualan produk kepada dua jenis golongan, iaitu firma-firma peniaga dan juga golongan bukan peniaga yang sering kendalikan makanan sejuk beku. Kami mensasarkan golongan tersebut adalah kerana mereka mempunyai jarak yang hampir dan hal ini juga dapat memudahkan kami memperkenalkan dan mempromosikan produk tersebut. Selain itu, dapat menjimatkan kos penghantaran kerana jarak yang dekat dengan kawasan kami beroperasi. Selanjutnya, memudahkan urusan pesanan dari segi menjimatkan masa penjual dan pembeli. Hal ini juga dapat mengelakkan risiko kelewatan menghantar pesanan produk ke tempat-tempat yang sepatutnya.
Tambahan lagi, ini juga merupakan strategi yang terbaik untuk digunakan bagi kami kerana kami mengeluarkan produk baharu yang belum pernah ada dalam pasaran lagi. Oleh sebab itu, prospek pelanggan kurang kesedaran terhadap kewujudan produk sebegini. Jika kami memilih firma-firma perniagaan yang lokasinya dekat antara satu dengan lain, penyebaran maklumat berkenaan keberkesanan produk kami akan berjalan dengan lebih mudah dan cepat. Hal ini akan membantu prospek pelanggan kami untuk sedar dengan kewujudan produk kami ini. Oleh itu, produk kami akan lebih mudah dikenali ramai dan penjual produk kami juga mungkin akan meningkat ke masa ke semasa. Selamat sejahtera. Nama saya Diveshwaran Nana Laki Lechumane. Nombor kad matrik 10 DPM 18F 2066. Bab 4. Kesimpulan dan cadangan. Cadangan penambahbaikan. Produk ini mempunyai banyak kelebihan dan berkesan membantu para peniaga produk makanan, sejuk beku dan sebagainya, contoh seperti syarikat di Sweet Bite Steak Studio dalam proses pembagian produk utama mereka iaitu kek dengan harga yang berpatutan dan mampu dimiliki. Produk ini juga mudah dikendalikan. Hal ini kerana ia selesa untuk dipegang walaupun diisi dengan kek yang banyak pada satu masa kerana bahagian luarnya tidak leceh sama sekali. Di samping itu, kelebihan produk ini ialah ia mempunyai pembagi di bahagian dalam untuk memudahkan lagi proses pembagian kek syarikat tersebut agar lebih tersusun mengikut jenisnya. Ini juga akan menjimatkan lagi masa mereka. Kelebihan produk ini yang seterusnya ialah kotak ini mampu mengekalkan suhu tinggi di dalamnya pada jangka masa yang lama. Ini membantu untuk mengekalkan kualiti dari rekap untuk kek daripada syarikat tersebut. Antara kelemahan yang perlu diatasi adalah dari segi saiz produk Metodical Chiller Box ini tidaklah mempunyai kapasiti yang terlampau besar dan hanya mungkin boleh menyimpankan sekitar 30 bekas kek sahaja dalam satu masa. Perkara ini mungkin daripada diperbaiki pada masa akan datang dengan membuat Metodical Chiller Box ini kepada 3 pilihan saiz iaitu besar, sederhana dan kecil. Seterusnya ialah kami menggunakan kain yang tebal untuk menutup bahagian luar kotak. Ini menjadikan suatu kelemahan buat produk kami apabila hujan dan kain tersebut akan basah. Hal ini juga boleh diperbaiki pada masa akan datang dengan menggunakan kain yang tanis air misalnya mengekalkan kebasahan. Kelemahan terakhir yang boleh diungkapkan ialah ketahanan kotak ini tidak terlampau hebat dan mempunyai risiko jika ada benda tajam yang menjujutnya. Seterusnya adalah kelemahan dan cadangan penambahbaikan terhadap produk Metodical Chiller Box ini. Kelemahan yang pertama adalah tidak mempunyai kapasiti yang terlampau besar. Cadangannya ialah mungkin dapat diperbaiki pada masa akan datang dengan membuat Metodical Chiller Box ini kepada 3 pilihan saiz iaitu besar, sederhana dan kecil. Kelemahan yang seterusnya adalah kami menggunakan kain yang tebal untuk menutup bahagian luar kotak. Ini menjadi satu kelemahan buat produk kami apabila hujan dan kain tersebut akan basah. Cadangannya ialah boleh diperbaiki pada masa akan datang dengan menggunakan kain yang kalis air, misalnya untuk mengelakkan kebasahan. Dan akhir sekali ialah kesimpulannya. Secara dasarnya, kajian ini membincangkan mengenai penghasilan produk inovasi bernama Metodical Chiller Box yang dibangunkan untuk kegunaan pihak syarikat di Sweet Bite Steak Studio. Kajian ini mempunyai bab yang membincangkan mengenai pengenalan projek, metodologi kajian, analisis projek perniagaan dan dapatan, dan akhir sekali ialah kesimpulan dan cadangan. Akhir kata daripada kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah kursus DPB 6043 bisnes projek kami yang juga merangkap sebagai penyelia projek kepada kumpulan kami, Dr. Nur Hatizal binti Amarusyah, kerana telah membimbing kami sepanjang menjayakan projek perniagaan ini.